Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pelajar yang cikgu kasih sekalian, cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera lah. Dan selamat Hari Raya. Okey, untuk slot hari ini kita akan lihat kepada bab yang ke-6, iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, walau bagaimanapun kita akan pecahkan subtopik dalam bab ini kepada 4 bahagian. Nanti cikgu akan terangkan. Cuma cikgu nak ingatkan awak balik apa yang awak telah belajar dalam bab yang ke-5, iaitu berkaitan sistem pentadbiran di Sabah dan Sarawak. Okay. Jadi dalam bab ke-5 kita dah selesai berkaitan dengan sistem pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak, dan juga awak dah tahu dah siapa yang mentadbir, siapa yang menguruskan sistem pentadbiran, siapa menguasai ekonomi dan sebagainya. Okey, jadi dalam bab yang ke-6 ini kita akan tengok kesan kepada pentadbiran barat tu terhadap ekonomi dan sosial. Okey, bab sebelum ni kita cerita tentang siapa yang menguasai negeri tersebut. Jadi bab yang ke-6 ni kita tengok kepada kesan kepada pentadbiran tersebut kepada ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Okey, dalam bab yang ke-6 ini awak boleh tengok ada beberapa perkara yang perlu awak tekankan, dan juga antara subtopik yang terdapat dalam bab yang ke-6 ialah berkaitan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey, pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi, kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita, kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Okey, untuk hari ini cikgu hanya akan masuk pada 6.1 saja. Sebab cikgu tak nak terlalu banyak supaya awak lebih faham, dan juga sekiranya awak ada apa-apa pertanyaan, persoalan, boleh rujuk ataupun WhatsApp cikgu. Okey. Okey, untuk 6.1 untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk berkaitan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, mungkin awak boleh jawab mengikut pandangan awak sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi moden? Okey, ekonomi moden. Adakah ekonomi itu menggunakan sistem yang lebih baik, ataupun dia menggunakan gadget, ataupun ekonomi yang macam mana? Okey, cuba awak fikirkan secara sepintas lalu apa yang dimaksudkan dengan ekonomi moden. Okey, jadi kalau dalam bab subtopik 6.1 ini, okey, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi moden? Sebenarnya ekonomi moden ni merujuk kepada sistem ekonomi yang baru yang telah diperkenalkan oleh kuasa barat. Okey, kuasa barat ni yang cuba membuat perubahan dari segi sistem pentadbiran. Okey, so dalam sistem ekonomi barat ini, dia lebih mementingkan keuntungan dan juga pengumpulan harta oleh kuasa barat itu sendiri untuk mereka. Okey, bukan untuk masyarakat tempatan. Okey, jadi dalam subtopik ini ada ciri-ciri berkaitan, kita akan masuk ciri-ciri berkaitan ekonomi moden. Ada 5 item yang awak perlu tahu. Yang pertama adalah berkaitan dengan modal yang besar. Okey, yang kedua adalah berkaitan teknologi moden. Kemudian yang ketiga berkaitan tenaga buruh yang ramai. Keempat berkaitan pengeluaran yang berskala besar dan juga tanah yang luas. Okey, jadi seperti yang cikgu sebut tadi, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden dan juga lebih mementingkan keuntungan dan juga pengumpulan harta bagi mereka sendiri. Bukan untuk rakyat tempatan, untuk mereka sendiri. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dari segi
modal yang besar, iaitu industri pelombongan dan juga pelarangan untuk tujuan ekspor. Okey, dari segi modal. Okey, British ni dia memerlukan modal yang besar. Okey, untuk bina apa ni, dia bina lombong ataupun tempat-tempat pelombongan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Tak kira sama ada dari segi sektor pelombongan ataupun pertanian. Jadi dia keluarkan modal yang besar dan juga modal itu mereka melabur untuk membina kilang-kilang dan juga tempat-tempat pelombongan, dan juga hasil itu mereka akan dapat lebih berlipat kali ganda. Dan juga keuntungan mereka itu sebenarnya mereka jual hasil yang ada di tanah Melayu ataupun di negara kita ini ke negara luar. Okey. Terutama di Eropah lah. Okey. Kemudian okey, dari segi pelombongan. Okey, kalau awak tengok dari segi pelombongan, modal yang digunakan untuk pelombongan. Okey, di negeri Melayu, antara pelombongan yang diperkenalkan adalah emas, biji timah, okey, arang batu. Itu antara petroleum. Itu antara sumber-sumber pelombongan yang telah dikaut oleh kuasa barat untuk mendapatkan keuntungan dekat negara bagi kerajaan mereka lah. Okey, antaranya emas. Kalau di Melayu awak tengok emas dilombongkan di kawasan Rauk, Pahang. Arang batu di Batu Arang, Selangor. Biji timah di Sungai Ujung, Lukut, Kelang. Dan juga kalau awak tengok di Sarawak terdapat petroleum yang dilombong di Miri. Okey, kesemua hasil pelombongan ini mereka jual di Eropah dan juga seluruh dunia. Okey, kemudian di Sabah pula kalau awak tengok pelombongan yang terdapat di Sabah seperti emas, arang batu yang diusahakan oleh syarikat barat lah, iaitu syarikat Cowie Harbour. Okey, kemudian seterusnya adalah berkaitan dengan pertanian. Yang ini berkaitan modal. Isi pertama berkaitan penggunaan modal yang besar untuk industri. Jadi selain daripada itu, kuasa barat juga menggunakan modal yang besar untuk tujuan pertanian komersial. Apa yang dimaksudkan komersial? Pertanian yang dibuat secara besar-besaran. Okey. Dia buka ladang besar-besar, dia ditanam pokok seperti lada hitam, buah pala dan sebagainya, dan juga dieksport ke luar negara. Okey, kalau tengok di negeri Melayu, antaranya lada hitam, buah pala, cengkeh, tebu, kopi. Okey. Jadi kesemua ni, okey, kesemua hasil pertanian ini mereka hantar ke dan juga mereka eksport ke luar negara. Okey. Dengan jumlah yang besar lah. Sebab pertanian komersial. Dia berbeza dengan pertanian tradisional ataupun pertanian sehari yang tu sebelum kedatangan kuasa barat, masyarakat tempatan menjalankan pertanian sara diri ataupun pertanian tradisional. So tradisional ni dimakan untuk secukupnya sajalah. Tapi kalau pertanian komersial dia lebih untuk tujuan ekspor ataupun untuk perdagangan. Okey, di Sarawak, kalau awak tengok di Sarawak, penanaman lada hitam. Okey, seperti di Kuching, Serian, Sariki, Marendong. Okey, kemudian sagu. Okey, kemudian di Sabah. Okey, antara syarikat yang terlibat adalah SBUB. Okey. Yang melabur dalam penanaman tembakau. Okey. Dan juga syarikat lain seperti London, Borneo Tobacco Company. Okey, jadi itu antara syarikat barat yang terlibat dalam pertanian komersial yang dijalankan di tanah Melayu dan juga Borneo. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah berkaitan getah.
Okey. So dalam ciri ekonomi moden ni, kuasa barat mengeluarkan modal yang besar untuk tujuan penanaman getah. Okey, kalau awak tengok penanaman getah ni wujud selepas daripada kejatuhan harga kopi di pasar dunia, iaitu disebabkan serangan penyakit dan juga pengeluaran berlebihan oleh Brazil. Jadi terlalu banyak lebihan kopi pada waktu itu. Jadi kuasa barat ni telah mengambil inisiatif, iaitu cuba membuat tanaman baru, iaitu getah. Jadi kalau kamu perlu tahu juga, getah ni digunakan dalam industri-industri. Contohnya buat roda, buat penebat elektrik. Yang banyak dia semakin berkembang, dan juga permintaan getah ni sangat tinggi. Bila sangat tinggi, okey, inilah peluang yang digunakan oleh British atau kuasa barat untuk menanam secara komersial, ataupun membuat tanaman getah ni secara lebih komersial, dan juga dia ekspor ke negara-negara yang memerlukan, seperti di Eropah lah. Okey. Jadi kalau di sini awak tengok, ini adalah kronologi macam mana getah ini boleh wujud. Okey. England, kemudian pergi ke tanah di Singapura, dan juga pokok getah yang yang awal-awal ditanam, tak silap cikgu, masih wujud lagi di Kuala Kangsar. Okey. Dan juga permintaan getah ni kalau kita tengok sampai ke hari ini, memang permintaannya sangat tinggi, sebab dia melibatkan penggunaan oleh semua masyarakat dunia. Okey. Jadi di sektor perusahaan getah, okey, antara pelabur-pelabur Eropah yang terlibat, boleh tengok Guthrie, Sam Darby sampai sekarang pun, tapi dah banyak yang bertukar kepada kelapa sawit lah. Di Sabah dan Sarawak, okey, dinasti Brooke pun memang pernah membuka ataupun membuka ladang, tetapi mereka ni tidak menggalakkan masyarakat Melayu supaya menanam, sebab mereka rasa mereka akan terganggu, ataupun mereka akan terpaksa bersaing dengan masyarakat tempatan. Jadi caranya macam mana? Dia telah menggunakan undang-undang, dan juga telah memperkenalkan enactment supaya masyarakat tempatan ni tidak dapat menjalankan perusahaan ataupun menanam getah ni secara besar-besaran. Itu adalah strategi yang dibuat oleh kuasa barat untuk terus menguasai dan juga memonopoli ekonomi di negara kita. Okey, berkaitan dengan teknologi. Okey, perkara yang kedua berkaitan teknologi. Kalau awak tengok kat sini, okey, kat sini teknologi moden, iaitu kegiatan pelombongan dan pertanian secara ladang. Okey, British telah berusaha membawa masuk teknologi moden dalam kegiatan pelombongan dan juga pertanian untuk mempercepatkan pengeluaran dan keuntungan. Jadi kita kena tahu teknologi ni tujuan dia adalah untuk mempercepatkan. Contohnya kalau dulu penggunaan manusia untuk membuat untuk pelombongan. Jadi manusia ni perlu berehat dan sebagainya. Jadi dia terpaksa menanggung ataupun dia rugi masa. Tapi apabila menggunakan teknologi seperti kapal korek, hidrolik dan sebagainya, jadi pengeluaran terhadap pelombongan ini semakin hari semakin bertambah dan juga cepat. Dan juga kos pengeluaran tu akan lebih jimat lah berbanding tenaga manusia. Jadi dengan itu
kuasa barat ni telah memperkenalkan teknologi ini supaya pengeluaran terhadap pelombongan ini semakin hari semakin banyak. Okey. Jadi antaranya adalah mereka dapatkan kapal korek, hidraulik. Jadi bahan-bahan seperti emas, petroleum ataupun arang batu, biji timah semakin hari semakin bertambah. Okey, dari segi pertanian pula, okey, mereka telah memperkenalkan teknologi moden seperti cara torehan terhadap pokok getah. Jadi dengan teknologi yang baru, dia lebih berkesan dan juga pengeluaran dia lebih banyak. Okay. Dan hampir kesemua hasil dieksport ke negara-negara yang maju lah. Antaranya negara-negara Eropah yang cikgu sebut tadi. Okey, kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan buruh. Okey, buruh. Okey, kalau tengok di sini tenaga buruh yang ramai, iaitu pelombongan dan perladangan. Okey, buruh. Berarti lah bawa masuk buruh luar untuk menampung kepesatan kegiatan pelombongan dan pertanian negara kita. Okey, pelombongan. Okey, pelombongan ni biasanya dimonopoli oleh orang Cina. Iaitu berkaitan pelombongan biji timah, emas, arang batu dan juga pertanian biasanya estate ladang getah akan dimonopoli oleh buruh daripada India. Okey. Okey, contohnya di Sarawak. Okey, pelombongan orang Cina dia masuk di lombok emas. Pertanian orang Cina di ladang, orang Jawa di ladang. Okey, di Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah SPUB galakkan orang Cina ni supaya membuka lombong, terutamanya lombong emas di Sungai Segama. Okey. Dan juga ada juga orang-orang Cina ni membuat pertanian tapi dalam komuniti yang tak besar lah, tapi mereka lebih berfokus kepada sistem pelombongan. Okey, kemudian yang keempat iaitu jumlah ataupun skala besar. Okey. Pengeluaran yang berskala besar dan juga hasil yang berskala besar, dan mereka mendapatkan hasil itu untuk dieksport ke negara-negara besar. Okay. Kegiatan pelombongan dan pertanian dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi pasaran di barat. Jadi kalau kita tengok 55% pengeluaran biji timah dunia adalah daripada kuasa-kuasa barat lah. Dan juga mereka telah menambah ladang-ladang getah sebab permintaan tinggi. Okey. Dan juga dengan sistem teknologi yang telah diperkenalkan oleh British ataupun barat, mereka berjaya mengeluarkan hasil yang lebih banyak selepas tu. Jadi ada okey, yang kelima. Okey, yang kelima yang terakhir adalah berkaitan dengan tanah, iaitu memerlukan tanah luas untuk keperluan tanaman ladang secara bersama. So, ciri-ciri ekonomi moden ni, tanah memainkan peranan penting. Yang mana di tanah Melayu contohnya ataupun di negara kita ni, British telah mendapatkan tanah seluas mungkin dan menguasai kawasan-kawasan pelombongan yang mempunyai hasil-hasil bumi, dan mereka menjadikan kawasan itu sebagai sumber ekonomi kepada kerajaan mereka. Okay. Jadi tanah ni merupakan aset yang sangat berharga yang perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. Sebab mereka ada duit, dan mereka ada jentera dan sebagainya. Jadi mereka datang ke tanah Melayu ni, negara kita, untuk
mengaut hasil bumi yang terdapat di negara kita. Okay, tanah pelemongan dan peledangan biasanya di kawasan hutan. Jadi dia buka ladang-ladang baru di kawasan hutan, buka tempat pelemongan baru. Jadi dengan itu, dalam masa yang sama juga, kawasan-kawasan tersebut akan menjadi lebih maju dan juga berkembang. Contohnya kita belajar dalam bab yang keempat, macam mana dengan adanya tempat pelemongan baru, maka wujudlah sistem pengangkutan, wujudnya bandar-bandar baru. Itu dari segi positifnya. Okay. Dia ada positif dan juga ada negatifnya. Okey, kemudian pelawat Eropah telah berminat dengan tanaman komersial. Sebab apa? Sebab dia lebih menguntungkan. Okey. Dan juga dia tidak seperti penanaman padi yang memerlukan sistem pengairan dan sebagainya. Okey. Maksudnya mereka pun melihat itu sebagai langkah mereka untuk mudah untuk mereka menguruskan dari segi kos dan sebagainya. Jadi ada 5 perkara yang apa perlu tahu. Cikgu ulang ciri-ciri ekonomi moden. Yang pertama adalah modal besar, iaitu berkaitan macam mana modal besar ni perlu untuk tujuan ekspor ke luar negara. Kemudian yang kedua adalah berkaitan teknologi moden. Jadi bila adanya teknologi moden, memudahkan kuasa barat ni untuk menjalankan aktiviti pelemongan dan juga penanaman. Okay. Yang ketiga adalah berkaitan penggunaan tenaga buruh yang ramai. Jadi mereka mungkin imigran daripada China dan juga India diperlukan untuk membantu dalam sektor pelemongan dan juga perledangan. Okey, yang keempat berkaitan pengeluaran skala besar. Semestinya ini adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab kegiatan ekonomi ini adalah berorientasikan kepada ekspor. Yang mana permintaan di Eropah dan di negara-negara lain sangat tinggi. Jadi kuasa-kuasa barat ini menjadikan negara kita ni sebagai sumber untuk mendapatkan hasil. Dan juga yang terakhir adalah berkaitan tanah. Dan juga kita tahu untuk membina ekonomi moden yang berkembang dan juga maju, mereka memerlukan tanah yang besar dan juga memerlukan tempat yang luas untuk keperluan seperti tanaman ladang dan juga lombong-lombong yang besar. Semakin besar lombong itu, semakin besar ladang tersebut, semakin banyaklah hasil yang mereka dapat. Okey, itu antara ciri-ciri ekonomi moden yang telah diperkenalkan oleh kuasa barat di negara kita. Okey. Sebelum cikgu habis, kita tengok sikit beberapa maklumat yang perlu awak beri penekanan. Okey, yang pertama adalah berkaitan macam mana British ni mengatur strategi agar penduduk tempatan mengusahakan tanaman padi sahaja untuk mengelakkan mereka menjadi pesaing kepada pelabur luar. Okey, di situ kita tengok British dan juga kuasa barat ni mengatur strategi supaya petani-petani ataupun masyarakat tempatan ni tidak menjadi pesaing mereka dan mereka mengelakkan mereka ni terus berjaya menguasai ekonomi di dunia. Okey, yang kedua, British memperkenalkan enakmen tanah. Okey, jadi dengan enakmen tanah padi contohnya 1917 ni menyebabkan penduduk tempatan ni tak boleh menanam getah sebab dia dikawal ataupun undang-undang ni mengawal penduduk tempatan daripada menanam getah. Okey, yang ketiga adalah British juga menyekat bantuan kredit pertanian, subsidi, pinjaman modal kepada penduduk tempatan. Jadi dia nak mengelakkan penduduk tempatan ni menjadi pesaing. Mereka menyekat bantuan kredit, tiada bantuan subsidi, dan juga pinjaman modal tak ada. Dan kita tahu penduduk tempatan ni tak ramai yang mempunyai modal yang besar. Sebab itulah pelabur-pelabur daripada Eropah boleh berjaya
membina lombong-lombong dan juga ladang-ladang yang besar sebab mereka mempunyai modal yang sangat besar berbanding penduduk tempatan. Yang keempat, ini menyebabkan petani tempatan mengalami masalah hutang bagi membiayai operasi tanah mereka. Okey. Kesan dia juga ada enactment tanah ataupun undang-undang yang dibuat oleh British telah menindas petani tempatan dan mereka menyebabkan mereka ni terpaksa menghadapi masalah hutang dengan kuasa barat. Akhirnya tanah mereka pun tergadai dan sebagainya. Dan yang terakhir, akibat daripada tanah kepunyaan mereka tergadai, maka berpindahlah milik kepada orang luar. Itu adalah cara yang dibuat oleh kuasa barat untuk terus menguasai ekonomi di negara kita. Jadi banyak tanah penduduk tempatan yang tergadai. Sebab apa? Pada awalnya mereka buat mungkin dapat sedikit bantuan tapi tak mampu untuk menguruskan ataupun mengusahakan tanah-tanah tersebut untuk tujuan-tujuan pertanian dan sebagainya. Jadi mereka ni terpaksa gadai tanah dan juga kalau tak mampu nak gadai tanah, tak mampu nak bayar lagi, terpaksalah tanah itu berpindah milik kepada orang luar. Jadi itulah yang berlaku dan menyebabkan masyarakat Melayu terutamanya terus dihimpit dan juga terus ditindas oleh kuasa barat. Okey, nanti di hujung nanti ada soalan. Jadi cikgu harap sila jawab soalan dan pastikan jawapan tu tepat. Dan soalan itu adalah berpandukan kepada kelas yang cikgu ajar ni lah. Okay. So, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.